Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak murid sekalian? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mendapat keberkatan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit, wabak dan sebagainya. Jadi Ustaz Sufri bin Karmin, guru sirah antum, insya-Allah Ustaz akan terangkan berkaitan dengan salah satu tajuk sirah kita, iaitu Fathul Mekah, atau tajuk dia pembukaan kota Mekah, yang mana ini adalah salah satu tajuk di dalam uh, sirah tahun 5. Jadi anak-anak murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, salah satu hasil pembelajaran yang kita nak dapat daripada penerangan pembukaan kota Mekah ni, tajuk pembukaan kota Mekah, iaitu murid-murid dapat menceritakan sebab berlakunya pembukaan kota Mekah, antara lainnya meringkaskan cerita yang berlaku semasa pembukaan kota Mekah, dan yang terakhir murid-murid dapat menyenaraikan pengajaran yang diambil daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ni. Jadi insya-Allah itu hasil pembelajaran kita. Kemudiannya, okey, baik. Pembukaan kota Mekah ni dia ada kaitan dengan perjanjian Hudaibiyah yang antum telah belajar sebelum ini. Yang mana dalam perjanjian Hudaibiyah yang nombor 5, dalam isi kandungan Hudaibiyah tu, mana-mana kabilah Arab bebas untuk memilih sama ada nak bergabung atau bersekutu dengan orang Islam ataupun kafir Quraisy. Oleh yang demikian, Bani Quza'ah telah memilih nak bersekutu, nak bersahabat dengan Rasulullah SAW dan umat Islam. Manakala Bani Bakar telah memilih kafir Quraisy untuk dijadikan sekutu mereka ataupun bersahabat dengan mereka. Ini kenapa Bani Quza'ah dan Bani Bakar telah lama bermusuhan. Kalau kita melihat dalam sejarah tanah Arab, Bani Quza'ah dan Bani Bakar ni telah lama bermusuhan. Jadi salah satu alternatif macam mana mereka nak menyerang Bani Quza'ah, Bani Bakar nak menyerang Bani Quza'ah ni, iaitu mereka bergabung dengan kafir Quraisy dan menyerang Bani Quza'ah dengan umat Islam. Kebetulan Bani Bakar bermusuh dengan Bani Quza'ah, manakala kafir Quraisy bermusuhan dengan umat Islam. Punca berlakunya Fathul Mekah ataupun pembukaan kota Mekah ini, iaitu kaum Quraisy telah membantu Bani Bakar untuk membunuh beberapa orang daripada Bani Khuza'ah, yang mana pembunuhan tersebut berlaku di satu tempat yang bernama Wathir, yang mana orang Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati antara orang Quraisy dan orang Islam. Isi kandungan Hudaibiyah yang keempat, yang mana peperangan dihentikan ataupun genjatan senjata selama 10 tahun. Maknanya orang Islam tak boleh berperang, orang Quraisy pun tak boleh berperang. Tetapi tak sampai 10 tahun, orang Quraisy telah melanggar perjanjian yang keempat, nombor 4 tersebut. Orang Quraisy telah membantu Bani Bakar untuk membunuh beberapa orang daripada Bani Khuza'ah. Maka mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Oleh kerana kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang keempat tersebut, Rasulullah telah memberi 3 pilihan kepada mereka. Yang pertama, Rasulullah SAW mengarahkan orang Quraisy untuk membayar ganti rugi kepada Bani Khuza'ah kerana mereka telah bersekongkol dengan Bani Bakar untuk membunuh beberapa orang daripada Bani Khuza'ah, tetapi orang Quraisy enggan membayar ganti rugi tersebut. Yang kedua, orang Quraisy mesti memutuskan hubungan dengan Bani Bakar, yang mana tadi bebas memilih. Jadi Rasulullah minta orang Quraisy untuk memutuskan hubungan dengan Bani Bakar, tapi mereka pun tak nak juga. Yang ketiga, Rasulullah bagi pilihan, kalau mereka tak nak yang pertama dan kedua, yang ketiga
secara automatiknya perjanjian Hudaibiyah akan terbatal kerana mereka telah melanggar dua daripada perjanjian Hudaibiyah yang disepakati antara orang Islam dan orang Quraisy. Setelah perjanjian tersebut terbatal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 10,000 umat Islam keluar daripada Madinah menuju ke kota Mekah selepas selepas waktu asar pada 10 Ramadan bersama dengan 8 Hijrah. Maknanya 10,000 umat Islam 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Rasulullah keluar menuju ke Mekah. Kemudian apabila orang Quraisy mengetahui yang tentera Islam ni akan bergerak menuju ke Mekah, mereka telah menghantar 3 orang wakil daripada mereka untuk mengintip dan mendapatkan maklumat daripada tentera Islam. Antara 3 orang tersebut iaitu yang pertama Abu Sufyan, yang kedua Hakiman Hazim, yang ketiga Budail bin Warqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui yang mana tentera Quraisy telah menghantar 3 orang wakil tadi untuk mengintip. Oleh yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan umat Islam untuk menyalakan obor api yang banyak. Pada waktu malam bila banyaknya obor api, tujuan dia adalah untuk menggerunkan musuh. Jadi bila 3 orang pengintip tadi melihat umat Islam menyalakan obor api yang terlalu banyak, mereka menyangkakan umat Islam begitu ramai untuk datang ke kota Mekah. Dan kemudiannya setelah itu akhirnya utusan Quraisy 3 orang tadi tu telah berjaya ditangkap oleh tentera Islam. Salah seorang daripada mereka iaitu Abu Sufyan telah memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk masuk ke kota Mekah diteruskan. Sebelum itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan Abu Sufyan untuk kembali ke Mekah menyampaikan berita sekiranya orang penduduk Mekah hendak selamat, mereka perlu pergi ataupun mereka perlu duduk 3 tempat yang selamat ini. Rasulullah telah mengiktiraf Abu Sufyan. Yang pertama sekali, masuk rumah Abu Sufyan maka ia akan selamat. Rasulullah telah mengiktiraf Abu Sufyan, siapa yang duduk dalam rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Yang kedua, sesiapa yang masuk dalam rumah sendiri dan mengunci pintu tak keluar maka dia akan selamat dan tidak akan diperangi. Yang ketiga, sesiapa yang masuk ke dalam masjid maka selamatlah ia. Apabila Abu Sufyan telah melihat tentera Islam yang begitu hebat, Abu Sufyan berkata kepada Abu Fadil Al-Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Sufyan berkata, demi Allah, wahai Abu Fadil Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak saudaramu itu telah menjadi penyerang yang agung, penyerang yang hebat. Kemudian Abu Fadil Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan apa? Wahai Abu Sufyan, itulah nubuwah. Apa makna nubuwah? Iaitu itulah tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Sufyan menjawab, memang benar. Kemudian Abu Fadil Al-Abbas berkata kepada Abu Sufyan, selamatkanlah kaummu. Maka pergilah selamatkan kaummu. Kemudian Abu Sufyan pun sampai, kemudian menyampaikan pada kaumnya tentang berita tentang tempat perlindungan yang selamat yang telah dinyatakan oleh Rasulullah 3 tempat, rumah Abu Sufyan, yang kedua di dalam rumah sendiri dan dikunci pintu, yang ketiga berada di dalam masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah berpesan kepada tentera Islam jangan menggunakan kekerasan atau senjata melainkan jika terpaksa.
sekiranya mendapat tentangan daripada tentera Quraisy, barulah umat Islam boleh menggunakan senjata. Sekiranya tiada tentangan, tidak boleh melakukan kekerasan ataupun menggunakan senjata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah melalui 4 penjuru secara aman tanpa ada tentangan daripada kaum Quraisy. Yang 4 penjuru itu iaitu dari sebelah timur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah, manakala daripada sebelah utara iaitu tentera yang dipimpin oleh Zubair bin Al-Awwam, manakala dari barat tentera yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dan Ali bin Abi Talib, manakala daripada sebelah selatan iaitu tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Kecuali ada sedikit pertempuran di antara tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dari arah selatan, yang mana ada pertempuran kecil di antara orang Islam, tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan kaum musyrikin, yang mana kesudahannya hampir 40 orang kaum musyrikin telah mati. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya memasuki kota Mekah, antara perkara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali iaitu menghancurkan berhala di sekeliling Kaabah. Yang mana kita tahu di sekeliling Kaabah tu terdapat banyak berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Tiba sahaja di Mekah, Rasulullah telah menghancurkan bersama dengan umat Islam menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Kemudian Rasulullah memberikan pengampunan kepada semua penduduk Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah umum menegaskan hukum Islam kepada kepada penduduk Mekah. Jadi kalau kita melihat dalam sirah Fathul Mekah ni, kita dapat melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang penyayang dan pemaaf. Yang mana bila tiba di Mekah, Rasulullah memberikan pengampunan kepada semua penduduk. Sama ada yang pernah menzalimi Rasulullah, sama ada yang pernah mencaci, menghina dan sebagainya, Rasulullah telah memberikan pengampunan. Dekat sana menunjukkan bahawasanya adanya sifat penyayang dan pemaaf daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan perkara tersebut, ramai daripada pembesar-pembesar Quraisy telah memeluk Islam.